Kalau kau tak bijak memasarkan filem kau, tak ada siapa orang tengok kat Power. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf tak ada nak buat movie review ataupun trailer reaction. Hari ni Zaf nak berkongsi dengan you guys pendapat Zaf mengapa Zaf tak review filem Black Widow. Okay, seperti mana yang korang tahu, di US sekarang mereka telah tayangkan filem Black Widow di Pawagam dan juga Premier Access Disney Plus di US. Okay, so technically dekat dalam Malaysia ni kita masih tiada lagi access untuk menonton Black Widow secara legal. Okay, secara legal lah Zaf gunakan perkataan legal. Atas alasan sekarang ni Malaysia masih lagi dalam keadaan lockdown. Okay, untuk mana-mana viewer di luar Malaysia, Malaysia masih lagi di dalam fasa lockdown, which is sekarang ni pun tempat Zaf Seremban baru sahaja dilaksanakan PKPD. Okay, lagi diperketatkan. So technically memang tak ada access untuk kita tonton filem Black Widow, kecuali beberapa yang agak berada di dalam grey area ataupun memang illegal. Okay, illegal semua korang tahu. Okay, seperti mana yang korang tahu, channel Zaf ni, tak kisahlah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube sekalipun, dekat bahagian komen, Zaf sering kali terjumpa dengan komen-komen yang berkongsikan link illegal website. Okay, kenapa Zaf nak highlight benda ni? Sebab benda ni tolong jangan normalisasikan tabiat untuk menonton filem secara illegal. Okay, benda ni aku tak faham lah. Sampai daripada dulu sampai sekarang aku tak marah korang nak share, tapi penat lah aku nak delete satu persatu kan. Benda tu semua akan effect channel aku, dan di mana-mana platform social media sekalipun dia akan effect. So aku merayu sangat-sangat kat korang, tolong jangan share link illegal dekat mana-mana platform aku. Bukan apa, sebab aku kena highlight lagi sekali benda yang aku still pegang daripada 2018 lagi buat YouTube. Since before that pun aku dah lama tak tengok cerita secara illegal. Atas alasan, kalau kita tak nak orang buat terhadap IP negara kita, kita jangan buat pada IP negara orang lain. Tak kisahlah diorang berprofit berjuta, berbilion ringgit sekalipun, tapi still apa kita akan rasa kalau orang buat terhadap kita juga. Contohnya macam Ejen Ali, Upin Ipin, Bobo Boy. Contoh kalau luar negara cetak rompak kita punya intellectual property. Aku nak korang hadam benda tu sebaik mungkin. Okay, kenapa aku tak nak review Black Widow adalah kerana sebab kita masih lagi tiada akses. Untuk pengetahuan semua, InsyaAllah bulan 10 akan dikeluarkan di platform Disney Plus Hotstar secara percuma. Okay, contohnya macam filem Cruella. Kalau tersilap Zaf, dia dah keluar beberapa bulan yang sebelum ni, dan dalam bulan ni dia akan keluar di Disney Plus secara free lah. Dia dah tak ada Premier Access. So sama juga untuk Black Widow, dia akan keluar lambat dalam 3 bulan selepas official release. Nak tak nak memang Zaf kena tunggu bulan 10. Ada beberapa cara untuk korang tonton filem ni, tapi cara ni memang secara technically kau bayar, tapi dia still dalam grey area tau. Kau tak tahu adakah benda ni legal ataupun illegal, sebab dia melibatkan VPN. Kau boleh tonton sebenarnya, tapi dengan harga yang agak mahal sebenarnya. Kalau kau subscribe ke US punya Disney Plus, kau boleh apply untuk Premier Access untuk menonton Black Widow secara halal dekat sana lah, dekat US. Tapi dengan harga yang agak mahal sebenarnya, dalam 20 lebih dolar, bila kau convert ke dalam Malaysia dalam 100 lebih ringgit untuk menonton satu filem selama aku tak tahu berapa lama. Bagi aku agak mahal sebenarnya untuk aku as a normal audience, untuk orang yang biasa macam aku. Bukanlah anak menteri ke, okay? anak kroni-kroni ke apa. Aku mana ada ni, aku buat benda ni pun daripada duit aku sendiri kan. Aku tak pernah ambil paid film review ke apa kan. So kalau kau tanya aku lah, memang tak lah aku nak pergi subscribe untuk Premier Access tu. Agak mahal lah untuk satu filem yang dekat US sekarang ni banyak reviewer memandang rendah terhadap filem Black Widow. Tapi aku masih ada lagi hope lah untuk filem ni. Cuma itulah, aku akan tunggu dia akan keluar di Disney Plus Hotstar Malaysia. Okay, aku nak bagi tahu satu benda kat korang. Kenapa Disney Plus Hotstar Malaysia tidak menyediakan Premier Access seperti mana negara luar, di US, di Singapore pun at least ada kan. Sebenarnya kita punya platform Disney Plus Hotstar ni bukanlah the main source daripada Disney Plus sendiri. Dia adalah satu aplikasi yang dihandle oleh Disney Plus Hotstar. Hotstar ni datangnya daripada negara India, dan kita berkongsi aplikasi bersama dengan Indonesia yang baru sahaja dilancarkan di Thailand. So technically diorang ni, okay, Disney Plus Hotstar, okay, jenama Disney Plus Hotstar ni tidak menyediakan Premier Access untuk menonton filem-filem yang dikeluarkan pada waktu filem itu dikeluarkan di Pawagam. So technically kita memang tak boleh nak tengok, okay, diorang tak boleh nak offer. Disney Plus Hotstar ni memang tak boleh nak offer
Premier Access. Seingat Zaf dekat Singapore sahaja boleh tengok Premier Access, tapi Singapore punya Disney Plus pun boleh tahan kat mahal kan. So serupa je dengan US ni kan. So technically memang tiada access untuk menonton benda ni. Sebab kalau kau nak tahu satu benda lagi ya, dia bergantung pada rights juga. Okay, untuk currently di dalam Malaysia ni, rights untuk menayangkan filem Black Widow ni adalah di bawah Disney Malaysia. So technically diorang Disney Malaysia yang berhak untuk mendistribute kan filem Black Widow ni di dalam Malaysia. Tapi seperti mana yang korang tahu, sekarang lockdown, nak tak nak terpaksa delay. Aku rasa after lockdown settle baru filem-filem ni akan keluar. Contohnya macam Fast 9 juga. Fast 9 pun akan keluar juga, tapi tak tahu bila. Tunggu kita habis lockdown, tunggu kita boleh keluar, tunggu kita ada PKPP kalau tak silap. So baru kita boleh tonton filem-filem yang ditangguh-tangguhkan selama ni. So itu adalah aku punya pesanan kepada korang lah. Tapi aku ada satu benda lagi yang aku nak tambah, iaitu perasaan aku. Apa yang aku boleh katakan adalah selepas benda ini terjadi, kita dapat lihat yang sebenarnya negara kita tidaklah diprioritize. Okay, contoh tahun lepas aku rasa satu dunia mengalami pandemik, dan kebanyakan filem-filem blockbuster telah ditangguh disebabkan seluruh dunia sedang menghadapi pandemik ini. Tetapi sejurusnya US, negara-negara first world country, diorang telah mula membuka semula sinema, dan surprisingly semua blockbuster was on schedule after that. Okay, semua telah keluar. Dulu Tenet keluar pun kat dalam Malaysia pun kita kira nasib baik je tau, kita ada PKPP waktu tu. So sekarang kita lockdown semua, kita tak dapat nak tayangkan semula tu. Dan bagi Zaf, benda ni agak satu sedih lah. Sebab sebelum ni Malaysia was one of the country yang menerima akses menonton di Pawagam awal tau. Kita awal sehari. So benda tu, dan ada filem-filem yang keluar seminggu awal sebelum US. Okay? Itu adalah salah satu benda yang dia history lah. Kalau korang tengok, check balik kenapa boleh terjadinya macam tu, kenapa Malaysia boleh dapat akses awal, adalah di country Southeast Asia ni, sebab dia nak mengelakkan cetak rompak. Tapi disebabkan dalam Malaysia pun tak dapat nak tengok, even Southeast Asia punya country pun tak dapat nak tengok, so diorang releasekan kat US untuk sekarang ni lah. So apa aku punya perasaan adalah, aku amat kecewa. Okay? Sebenarnya kita boleh je nak tonton filem-filem ni waktu sekarang, tapi disebabkan nasib tidak menjebelahi kita, sinema ditutup. So memang aku agak kecewa dan sangat-sangat hampa. Anyway, itu je pesanan aku untuk korang sepanjang pandemik ni. Sebenarnya kita ada banyak lagi filem-filem yang best dekat Netflix. Fear Street Part 2, one of my favourite. Aku tak tahu lah, aku tengok komen ada juga yang tak suka kan. So tak apalah, benda subjektif kan. Fear Street Part 2. Lepas tu Netflix ada banyak filem-filem yang akan keluar every week, okay? Dengan Sweet Girl ke apa, tak ingat cerita dia. Kemudian dekat HBO Go, Disney Plus, Hotstar pun minggu depan aku rasa akan keluar kot, ada hantu. Nantikan review tu juga. Oh yeah, lagi satu, bercakap tentang ada hantu ni, filem tempatan. Aku perasan tau sikap orang industri Malaysia ni, orang industri filem tempatan lah. Aku ada perasan ada beberapa jenis manusia ni yang condemn TGV dan GSC. Contohnya aku bagi example. Kau sekarang baru nak minta tolong dekat penonton-penonton Malaysia. Hari tu dulu masa filem-filem tempatan keluar, tak ada pula aku nak priority kan filem-filem tempatan kan. Sebab seperti mana yang korang tahu, filem-filem Malaysia sebelum ni ada case tau. Ada case yang filem diorang terpaksa di-cancel. Okay? Walaupun diorang ada wajib tayang, tapi dalam 3 ke 4 hari selepas ditayangkan, tak ada orang tonton, diorang akan cut. Diorang tak akan letakkan kat program tu, diorang ganti dengan filem-filem lain. So apa yang aku boleh katakan, aku bukan nak backup sinema tau, tapi ada sebab kenapa diorang buat macam tu. Itu semua bisnes. Kalau kau tak pandai, kalau kau tak bijak memasarkan filem kau, tak ada siapa orang tengok kat program, macam mana program nak teruskan filem tu kan. Kita sebenarnya nasib baik je tau, kita ada wajib tayang, which is at least seminggu kena ada dekat program, baru boleh di take down. So benda tu aku macam, waktu ni kau nak salahkan sinema. Habis tu selama ni yang kau nak tayangkan filem tu kat sinema, dengan siapa kau nak tayangkan? Melalui sinema juga kan. So tapi aku bersyukur lah untuk orang filem-filem tempatan kan. Korang ada banyak akses, banyak platform dah sekarang kan. Contohnya macam Astroverse, okay? So kebanyakan filem-filem sampah dah sekarang. Tapi itulah, Astroverse ada dekat, even Disney Plus pun sekarang accept filem-filem tempatan. Netflix jarang. Netflix sangat ketat dia punya ni. Even ada filem-filem dia pun yang mencapai kriteria dia orang dia yang release kat ni dekat dalam Netflix kan. Contoh macam ada View, okay? Ada apa lagi? Mubi, ada banyak platform. So
kira bersyukur lah, okay? Korang tak ter-affect dengan benda yang macam ni kan. But then aku bukan nak backup sinema, tapi sinema pun aku pernah banyak kali je pergi sinema, aku maki orang kat sinema. Tapi itulah, benda macam aku tak tahulah, macam kelakar lah tengok benda-benda macam ni kan. Tengok, kita dapat lihat siapa sebenarnya mereka ini di sebalik sebuah filem yang mereka sajikan, iaitu filem sampah, filem tai semua kan. But then, apa pandangan you guys tentang kes yang berlaku sekarang ni? Aku sebenarnya agak kecewa dengan release filem international yang terpaksa ditangguh. But nak buat macam mana? Ini semua adalah kesilapan daripada mungkin bukan daripada diri kita sendiri, mungkin bukan daripada semua orang, mungkin bukan daripada kerajaan sendiri, I don't know. But kita cuba muhasabah diri lah, okay? Aku dah berapa bulan dah ni duduk dalam office dia. Aku dah lama tak jumpa orang. Aku jumpa dengan Fizal pun aku dah bosan jumpa dia. But then kita cuba muhasabah diri lah, kenapa benda-benda ini boleh terjadi kepada kita. Dan aku dah sampai tahap yang aku dah malas nak fikir ni. Aku nak kau jangan masuk bab macam ni. Aku dah emosi ni. Aku tak boleh nak tahan ni. Aku takut aku mencarut dah ni. Okay, but anyway, itu adalah sebab kenapa Zaf tak nak review Black Widow. Nantikan review Zaf untuk filem Black Widow pada bulan 10. Aku rasa lah, bila dia akan keluar dekat Disney Plus Hotstar nanti. Bila dia akan officially keluar dekat Disney Plus Hotstar nanti. Okay, anyway, apa pandangan you guys tentang benda ini? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.